oleh Islam ni sendiri. Ini di antara keunggulan yang ada pada umat Islam. Dan yang keempat, kalau boleh sebut lagi, ialah dia apa yang keempat? Lupa tak? Tak apalah, tu juga tiga perkara, dua ataupun tiga perkara yang menjadi keunggulan umat Islam pada ketika itu. Lalu kita tengok apakah faktor kejatuhan. Sebelum tu kesimpulan dia, umat apa? Watil kal ayyamu bainan nas. Sama kan? Ini kerjasama ulama dan profesional. Itu penting ulama dan profesional. Tak. Allah Ta'ala pergilikan di antara manusia ni, tujuannya apa? Untuk diambil pengajaran. Itu namanya. Dan pergiliran jatuh bangunnya umat Islam atau manusia ni banyak bergantung kepada kepimpinan dan umat Islam itu semua. Yang pertama, sejauh mana dia mengambil Islam dan menghayati Islam sebagaimana telah ditaklifkan ke atas diri dia. Dan yang kedua, bagaimana dia setelah mendapat kekuasaan nanti menggunakan kekuasaan politik yang ada untuk mencapai maksud dan tujuan agama Islam itu sendiri. Ini faktor besar. Okey. Maka antara faktor kejatuhan umat Islam juga yang pertama, bila kepimpinan beralih arah kepada orang yang bukan ahli. Kepimpinan diserahkan kepada orang yang bukan ahli dia. Tak diserahkan kepada orang yang untuk pemaluan anak-anak tanpa panjang, yang tidak berakhlaknya, yang tak cukup ilmunya, yang tak cukup macam-macam lah. Tak. Yang kedua ialah bila mana pemimpin Islam itu dia terpalit dengan isu moral, isu akhlak yang sangat teruk. Bagaimana orang yang melakukan kesilapan, dosa, maksiat ini tiba-tiba dia nak memimpin masyarakat atau ummah dia menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar? Mustahil, tak? Contohnya, contoh lah. Nak sebut contoh ke? Dia jahat, dia rasuah, dia seleweng. Tiba-tiba macam mana dia kata jangan rasuah, jangan seleweng? Tak mustahil lakukan. Kalau dia sebut pun dia tak memberi kesan kepada perubahan ataupun mencapai maksud al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Yang ketiga ialah bila pemimpin umat Islam dia tidak menunjukkan contoh yang tepat kepada Islam itu sendiri, kepada syariat Islam itu sendiri. Maksudnya macam mana? Dia mengambil Islam ataupun sistem-sistem Islam yang ada ni sekadar untuk keuntungan ataupun yang memberi keuntungan pada dia. Contohnya zakat. Dia seruan supaya kutip zakat tu bukan kerana nak amal syariat tu sendiri, tapi sebab nak pitih lah. Nak pitih saja. Tak. Ataupun buat bulan-bulan semayang contohnya. Tak, kerana nak beri kontrak atau projek pada guru tertentu, contoh. Maknanya dia apatah lagi dalam konteks pelaksanaan syariat Islam, akhirnya berterusan menjadi polemik yang berpanjangan. Tak ada penjodohan. Mustahil kerajaan tidak mampu untuk menyediakan satu plan penyelesaian. Tak, walaupun dalam tempoh yang agak panjang kita katakan buatlah, tak boleh sekarang pun tak apa, okey, buat plan 5 tahun, kemukakan plan 5 tahun bagaimana hudud dapat dilaksanakan, tapi tak buat. Kenapa? Kerana gagalnya pemimpin umat Islam hari ini untuk menemukan satu model yang betul dan tepat ke arah pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Seterusnya apa lagi? Ada satu tiga. Kalau nampak bayar lebih sikit. Tiga kan? Dan kesimpulan yang dibuat oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi, apakah ciri yang mesti ada kepada kepimpinan umat Islam supaya umat Islam kembali bangkit sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun zaman yang selepas itu yang hampir serupa dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada kekuatan, yang ada kuat. Yang pertama, kepimpinan mesti memiliki sifat jihad. Jihad mesti ada seorang mujahid. Mujahid apa? Kesungguhan untuk mencapai cita-cita. Kesungguhan menggembleng tenaga untuk mencapai cita-cita. Ini disebut oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi. Dan cita-cita tertinggi bagi umat Islam ialah bagaimana untuk melaksanakan semua titah perintah Allah SWT dan Islam dan syariat Islam dapat dilaksanakan. Ini disebut oleh Abu Hasan Al-Nadawi. Maka pemimpin Islam mesti ada semangat jihad, iaitu untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Dia akan gemeling tenaga dia akan gemeling usaha dia, masa dia, harta dia, jamu dia untuk memastikan dia dapat melaksanakan ketaatan secara sempurna kepada Allah SWT. Yang kedua ialah nilai yang kedua yang mesti ada ialah al-ijtihad. Al-ijtihad ni adalah kemampuan pemimpin untuk mengemukakan solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam yang dalam keadaan sedang diancam kelangsungan hidup dia di tengah-tengah bangsa yang lain. Dalam keadaan pula masalah itu tidak ada di penyelesaian sebelum daripada ini. Tak dimampu untuk berijtihad mengemukakan penyelesaian, termasuklah menentukan apakah permasalahan sebenar umat dan apakah penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini dua kesimpulan dibuat oleh Abu Hasan Ali. Mesti ada jihad dan mesti ada seorang yang
Dia mesti seorang mujahid dan dia mesti seorang mujtahid. Dua ciri. Dan apa lagi? Termasuk anak lupa nak sebut satu poin tentang mujaddid. Dan sebut sebagai mujaddid yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Mujaddid ni dia lebih tepat untuk kita terjemahkan sebagai revival ataupun revivalist, bukan sebagai reform ataupun reformer. Sebab dia kita akan salah faham ataupun konsep tu salah. Sebab dia hampir serupa dengan reform Judaism di zaman Eropah dulu, yang bawa fahaman seolah-olah mendatangkan agama baru. Sedangkan revive ini menghidupkan semula Islam di kalangan masyarakat Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersih daripada fahaman yang menyeleweng khurafat dan bid'ah. Itu maksudnya. Itu maksud mujaddid. Okey. Jadi yang penting kita dah nampak masalah tadi, keunggulan umat Islam hilang, apakah faktor kejatuhan dan apakah kunci kepada kemunculan kebangkitan umat Islam. Istilah kepada kepimpinan memiliki dua sifat tadi, jihad dan ijtihad tadi. Dan rasa sekadar itu saja untuk pusingan ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Ikhwan, walaupun profesional bagi Ustaz. Banyak poin sebenarnya yang Ana suka perkataan, maksudnya nak gunakan outstanding point yang kadang-kadang kita tak dapat dalam buku ni. Kalau kita kadang-kadang kita baca buku sejarah ni, kita tak dapat point rakan-rakan sekalian. Tapi maksudnya Ikhwan tadi dia cuba extract point, extract dah lama lah kan. Maksudnya poin-poin yang penting. Sebagai contoh nak bawakan apa, sifat jihad, sifat mujtahid tadi tu. Ana rasa kalau Ana baca pun Ana tak dapat. Ana dapat satu view ringkas secara surface je. So Ana rasa banyak poin-poin yang Ikhwan lontarkan tadi bersifat fresh dan Ana rasa kita perlu ambil manfaat. So kita sampai ke slot kedua, yang mana ni slot yang interaktif lah. Maksudnya kita mungkin two ways communication. Antum boleh lontarkan segala pandangan, segala kritikan, ketidaksetujuan terhadap apa yang dibentangkan pada tadi, ataupun apa-apa soalan yang mungkin Azan tak boleh jawab, mungkin Ikhwan tak boleh jawab, mungkin Ana tak boleh jawab, Floor boleh jawab macam tu. Tak boleh jawab lagi, kita kumpul dan kita tak jawab. So Ana rasa gitulah untuk slot kali. So Ana open to the floor lah. Kalau ada apa-apa pandangan, ada apa-apa soalan, apa-apa penambahbaikan terhadap pembacaan buku ni. Okey, Ana open to the floor. Lontarkan saja. Antara sebab kerugian tak ada. Okey, kuat-kuat. Muslim-muslimat, Ana harap sangat kita ada dual communication. Okey, nak tanya ke nak apa ke boleh? Okey. Bagi pandangan ke boleh? Buat sila tak? Tak boleh tanya faktor panel kedua tadi berkaitan dengan faktor keutamaan Islam. Dan aku rasa lah, semua kan ada tiga Ustaz Ikhwan disebutkan. Semua poin-poin disebutkan yang berkaitan dengan pemimpin dan juga kepimpinan. Sedangkan kita bercakap tentang kejatuhan umat Islam, kita kena tengok bukan sekadar umat Islam ni terdiri daripada pemimpin, tapi juga yang dipimpin. Jadi mungkin ada pandangan tambahan sebenarnya kata faktor kejatuhan umat Islam ni bukan hanya bergantung semata-mata kepada pemimpin, tapi orang yang dipimpin juga. Okey, ada lagi nak tanya? Kalau tak ada lagi, Ana hold dulu Ustaz Ikhwan atau Azan bagi respon dulu. Terima kasih Ana alurkan kehadiran sahabat sahabat yang baru datang. Yang sempat lah, yang kosong. Ada tak respon ataupun soalan yang seterusnya atau pandangan seterusnya? Ana buka lagi. Kalau tak ada, Ana bagi Ikhwan atau Azan respon dulu. Tak ada? Okey, so Ana minta Ikhwan tu respon. Sebab tu nak buat kesimpulan awal tadi sebelum Ana sebut tentang tiga ciri ataupun maksudnya watilkal ayyam nudawilha tadi. Itu punca kebangkitan naik bangun umat ni kepada faktor yang paling signifikan adalah faktor kepimpinan umat Islam itu sendiri. Dikaji oleh Hasan Al-Dawi dan juga ulama-ulama yang lain. Sebab itu dalam penutup buku ni pun disebut dan diakhiri dengan kepimpinan bangsa Arab. Kepimpinan bangsa Arab seolah-olah memberi satu signifikan kepada penyelesaian yang dibincangkan nanti. Tapi fokus Abu Hasan Al-Dawi bukan bangsanya, tapi kerana sikap yang ada pada bangsa Arab sendiri, kepahlawanannya, keberaniannya, kesungguhannya dan merupakan puak yang berpengaruhnya. Itu disebut.
So memang fokus kepada buku ni anda tengok memang banyak sangat disebut tentang soal kepimpinan ummah itu sendiri. Mengambil kesimpulan yang awal yang sebut tadi waktu Allah. Bukan tak nafi tanpa menafikan adanya faktor-faktor di kalangan umat itu sendiri. Ada pujangga sebut, dia kata ada 2 detik ataupun 2 keadaan yang berlaku tanpa kita sedar. Yang pertama, bila secara spesifiknya waktu kita tertidur ataupun terlelap, kita tak tahu pukul berapa. Yang keduanya ialah bila jatuhnya sesebuah tamadun, tahu-tahu dah jatuh. Dia pun tak sedar sebenarnya dia diambang kejatuhan dan bila ingin jatuh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan takkan pemimpin sahaja yang menjadi faktor kepada jatuhnya sebuah tamadun, dan juga apakah rakyat tidak memberi sumbangan. Apa yang Abu Hasan Ali An-Nadawi sebut, anda tambahlah satu apa yang Ustaz Ikhwan sebut, iaitu bagaimana pemimpin mereka yang pertama disandarkan kepada wahyu. Perjuangan mereka bersandarkan kepada wahyu, hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu dilaksanakan menyebabkan dia menjadi suatu kita sebut sebagai pertolongan Allah. Yang kedua ialah bagaimana pemimpin ini memimpin dalam keadaan dari sudut akhlaknya, jiwanya, akalnya, semuanya adalah berdirikan kepada kita sebut mempunyai akhlak yang baik sebagai seorang pemimpin, dari sudut akalnya, jadi keadilannya, dari sudut ideanya, semuanya tidak bercorak ataupun berorientasikan kepada penindasan pemimpin pada ketika itu, penindasan kepada rakyat ketika itu. Apa yang menarik kalau antum baca buku ni, kalau kalian baca buku ni daripada awal yang bila kita ceritakan tadi tentang kebobrokan jahiliyah di zaman tersebut, semuanya adalah berangkara kepada pemimpin. Jadi berangkara kepada kemusnahan pemimpin yang memeras rakyat, rakyat hidup dalam kesempitan, yang akhir sekali mendatangkan kepada masalah ekonomi yang kritikal, membawa kepada rakyat memberikan satu reaksi keadaan ekonomi yang terlalu teruk, menyebabkan akhir sekali rakyat mula kehidupan sosial rakyat mula tidak teratur, disebabkan kepada ekonomi yang tidak selaras dalam keadaan kenapa penguasa yang memeras rakyat itu sendiri. Jadi ada kira bahawa penguasa walaupun rakyat menjadi faktor, tapi penguasa adalah menjadi faktor yang lebih besar. Kenapa hari ini masyarakat ataupun sebuah tamadun itu boleh jatuh dan tidak mampu untuk bantu. Yang tu anak kerespon. Saya kata itulah perbincangan untuk kita reflect pada realiti kan. Jadi apa kaitan buku ni antara komplek buku lain? Kalau dalam buku Peri Ilmu dan Pandangan Alam Syed Nasir kan, Apa? Peri Ilmu buku-buku kan dikatakan bahawa kerosakan yang ada hari ni dia adalah cycling. Maksudnya kan dia belajar NGF kan, pemimpin lepas tu dia balik ilmu, lepas tu dia pusing balik. Jadi berdasarkan perbincangan kita dalam pada buku ni, nampak banyak fokus atau highlight pada pemimpin kan. Jadi solusinya tadi saya kata pasal jihad dan ijtihad. Soalan Nana adalah di mana titik mula dia balik? Faham tak? Permulaan dia. Nampak tak? Tak, maksudnya di mana kita mahu bermula kembali? Aku juga faham. Okey, baik. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Okey. Saudara Adli dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak mohon komen daripada Buat sikit. nak mohon komen daripada Ustaz Puan tentang suatu pendapat yang saya kata silap lah. Ni adalah daripada Syed Yusuf Akan Tahlawi, kita artis tu. Dia yang mana dia berpendapat bahawa diangkatnya bila mana satu masyarakat ni di kalangan yang tidak baik, maka diangkat pemimpin yang tidak baik. Maksudnya Allah Ta'ala dia mengangkat pemimpin yang baik itu asbab rakyat yang tidak baik. Jadi agak bercanggah dengan pendapat yang dibincang panjang tadi. Jadi mohon komen kepada Ustaz Iqbal. Yang kedua kepada Ustaz Azlan, tanya tentang saya tak tahu fakta ni betul atau tak, mungkin orang yang sejarah boleh betulkan kalau salah. Yang saya tahu masa yang saya dengar dalam satu perbincangan
ketika mana jatuh kerajaan Turki Utsmaniyah tu, berlaku komplot dengan segolongan gerakan dia kata di kalangan umat Islam juga yang tersebut yang disetir oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana terjatuhkan kerajaan Turki betul-betul, yang mana sebagai natijahnya Mekah dan Madinah ni diberi kepada umat Islam untuk memerintah. Jadi saya nak tanya tentang ni sejarah tu. Allah Alam. Okey, Ana ni guys, stop dulu Ana bagi respon ke Ikhwan dengan Azan jawab depan ni. Cuma untuk soalan apa, saudari Mawar Siar Marwah. salah okey tadi, dah rekam. Marwah, ya Allah, ni kan Mawar. Okey, saudari Muna. Okey, pertama sekali macam ni. Sebenarnya diskusi ataupun santai talk Khamis ni kita buat secara bersiri. Macam saya cakap tadi, pada mula tadi mungkin sahabat-sahabat yang tak datang lagi. Yang pertama kita dulu nak buat debate, lepas tu kita nak buat wacana bajet. Dan akhirnya semua tu atas beberapa masalah teknikal tak jadi. So atas beberapa kesedaran inisiatif yang anda ambil, anda pilih buku apa yang sangat signifikan, yang menjadi satu pencetus. Yang maksudnya kalau buku ni anda tak tahu nak cakap, berani jamin kot sahabat-sahabat yang susah nak buka, sebab dia satu, buku ni kebanyakan dalam bahasa Indonesia. Anda punya dekat library UiA bahasa Indonesia, yang ni pun beli kat Indonesia, ni beli kat Indonesia bahasa of course Indonesia, yang Ikhwan beli kat Malaysia bahasa Indonesia juga. So buku yang bagian konten dia sangat padat dan sangat signifikan. Dan Ana rasa kita dengan penuh excitement dengan kerja keras kita di Dewan kita jarang nak buka buku macam ni. Dan Ana rasa macam Ikhwan sebut sebentar tadi, bila kita buat comparison sekolah apa orang kata sarjana Islam terdahulu, baik daripada Western ataupun daripada mana-mana pemimpin barat ataupun pemimpin Islam, maknanya ada satu kelebihan, keistimewaan seorang sarjana Islam yang melahirkan buku ni secara sangat futuristik. Sebab tu Ana rasa buku ni nilai dia sangat besar, sangat besar. Dan Ana rasa kita nak buka secara peribadi seorang-seorang. Ana tak tahulah buat generasi yang tu ni hebat-hebat, tapi Ana buat ni tak pernah jumpa lagi lah kata kalau kita contoh Ana sembang-sembang kat Malaysia dengan sahabat gerakan kita ke sahabat yang ada fikrah Islam, tanya tengah baca buku apa? Ana baca Madha Khusrul Alam. Tak pernah jumpa lagi. Yang jumpanya bercinta sampai syurga. Yang tu banyak ikhwan-ikhwan sekalian. So bukan yang itu sajalah, tapi jis dia yang penting tak ada sekalian. Bagi anak ini khazanah ilmuwan Islam yang pada hari ini kita tak dapat nak cari ganti permata Islam seperti Abdul Hasan Ali An-Nadwi yang dapat bagi satu komentar ataupun satu view yang cukup cantik, yang cukup futuristik untuk kita semua dapatlah pada hari ini. Okey, yang tu okey tak? Ana nak tambah sikit, walaupun Ana tidak terlibat dalam pemilihan buku ni. Tok Ana kata Ana dijemput untuk bahaskan buku ni. Cumanya ada pujangga kata Ana lupa nama tokoh tu. Tak, tokoh tu orang yang tidak memahami sejarah akan mengulangi sejarah. Dia tidak tersedar pun bahawa sebenarnya dia telah masuk dalam kesalahan dalam 2 kali, walaupun sebenarnya umat terdahulu telah buat. Ana sebut tadi bahawa buku ini dia lain daripada pembahasan kitab-kitab sejarah yang lain. Satu faktor ialah An-Nadawi bila dia tulis kitab ini, dia bukan nak cerita tentang kebobrokan barat itu sendiri. Dia bukan nak memburukkan barat, macam mana barat jatuhkan Islam dan kita nak tunjuk Islam sebenarnya hebat. Tidak. Tapi dalam buku ini, dalam lapangan sejarah yang ditulis sepanjang kitab ini adalah dia menceritakan tentang apa sebenarnya umat Islam hari ini perlu muhasabahkan. Soalnya mungkin dalam panelis yang membedahkan ini menyebabkan kita tak rasa apa sebenarnya kandungan yang Abu Hasan An-Nadawi nak cakap. Cuma orang yang membaca kitab ni akan rasa macam terujuk dan berbaba-baba. Dan anda menarik juga apa yang sebut Malik bin Nabi sebut, antara seorang tokoh peradaban dan juga disebut sebagai ahli sejarah juga, yang menyebut bahawa hari ini umat Islam perlu meletakkan posisi dia dalam sejarah yang telah ada dalam dunia Islam, supaya kita mampu untuk mengurat langkah masa ke hadapan dalam keadaan kita tahu apakah perlu perjalanan kita daripada dulu, dan kita tahu di mana di tempat untuk kita nak sambung perjalanan kita.
Jadi anda kira bahawa sejarah dunia Islam ni, walaupun kita tahu sirah Nabawiyah yang mungkin kita biasa baca ataupun kitab-kitab sirah, dia hanya sekadar menceritakan, tapi ini dia mengolah satu-satu pandangan sejarah dunia Islam. Dalam masa sama dia sertakan apakah latar yang sama berlaku di dunia-dunia lain yang memberi kesan bila Islam itu naik, apa kesan kepada tamadun-tamadun lain, dan kalau Islam itu jatuh, apakah kesan kepada tamadun-tamadun lain. Itu adalah satu keistimewaan dalam buku ni dan tidak patut untuk dilepaskan lah. Berapa ringgit ni? Okay, saya Ikhwan. What was lost when Muslim fought the fair? Tajuk bahasa Inggeris. Saya ingat dah sebut. Sebab kita ya ayat sebut sini dia kira bahasa Melayu. Go. Jadi persoalan dia, from where we should begin? Pada mana kita mesti bermula? Aku berhenti sikit-sikit gitu je. Okey. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang baik bagi umat terdahulu dan sehingga umat terdahulu bangkit, bangun, cemerlang, maka ciri-ciri itu jugalah yang menyebabkan umat akan datang bangkit, bangun dan juga cemerlang. Pertama, anak-anak akan bagi tiga poin. Pertama ialah mesti menjadi umat yang paling bertakwa, ataupun sekurang-kurangnya berusaha menjadi umat yang paling bertakwa dekat dengan Allah SWT. Sama ada rakyatnya juga ataupun juga pemimpin yang tahu tentang perkiraan dosa pahala, tentang hukum hakam Allah SWT, yang mengenali Islam dan mengenali juga kekafiran dan kekufuran yang sedang terbentang. Kerana kata Sayyidina Umar Al-Khattab, siapa yang lahir dalam keadaan Islam, dia mengenali Islam, tanpa dia mengenali jahiliah dan kekufuran, dia sedang merosakkan Islam sikit demi sedikit. Tapi Umar Khattab menjelaskan, Abu Hasan Al-Nadawi menjelaskan bahawa tanggungjawab untuk mengenali kedua-duanya secara mendalam dah tanggungjawab kepemimpinan, bukan tanggungjawab umat Islam secara am. Nak kenal susah itu dah, nak kenal belaka Islam pun kenal, jahiliah pun nak kenal secara mendalam, susah. Cuma anda sebut awal tadi, mesti menjadi umat yang paling bertakwa ataupun berusaha menjadi umat yang paling bertakwa dekat dengan Allah SWT. Yang kedua ialah kita mesti bijak, ataupun kita ni yang sebut sama ada rakyat, lebih-lebih lagi kepimpinan, mestilah bijak dalam menentukan fokus dan keutamaan. Mesti secara bijak dan tepat menentukan fokus dan keutamaan. Apakah masalah yang berlaku dalam kalangan umat, apakah penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan umat. Ini disebut oleh pengkaji barat, anda tak ingat nama dia. Bukan pengaji Islam, ini lupa nama dia. Dia kata ini permasalahan yang ada di antaranya ialah bila umat Islam, bila bermacam isu keluar ni, tak, terlebih dengan perkembangan teknologi maklumat, kita jadi lost. Bajet mari nak baca bajet, audit mari nak baca audit, kelahiran campus mari nak baca kelahiran campus. Jadi akhirnya kita tak matang, bahkan fokus kita sentiasa lagi. Akhirnya permasalahan tadi tidak selesai, bahkan terus terbengkalai, tak ada penyelesaian. Walaupun peringkat awal tu kita rintis satu usaha untuk menyelesaikan masalah, tapi kerana tidak tepat menentukan fokus dan keutamaan tadi, menyebabkan masalah yang ada tidak selesai. Yang ketiga ialah mesti mengumpulkan semua kekuatan tadi dalam satu pool, dalam satu kolam. Mengumpulkan, isunya adalah kekuatan-kekuatan yang ada pada keseluruhan umat Islam tadi dikumpulkan. Di antara kekuatan yang hebat menyebabkan umat Islam kuat ialah kekuatan kesatuan. Bagaimana Sultan, kalau kita baca kehebatan ini daripada Sultan Imaduddin Zaki disambung anaknya siapa namanya? Nuruddin Zaki, kemudian barulah disambung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam keadaan Salahuddin Al-Ayyubi boleh menyatu padukan Turkinya, Jordannya, Mesirnya, daripada kalangan semua bangsa bersatu di bawah kepimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Semua pengkaji sejarah kagum bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menyelesaikan permasalahan perpaduan umat, termasuk dalam konteks Malaysia sebagai contoh. Bagaimana dalam keadaan kita dalam berpecah dalam konteks parti politik, BN dan Pakatan Rakyatnya. Ini kita ambil fokus Cina Melayu sahaja boleh, kita ambil Melayu saja. Berpecah dalam konteks BN dan Pakatan Rakyatnya. Lepas tu berpecah pula dalam konteks UMNO dan PAS-nya. Kemudian berpecah lagi dalam konteks PAS, ABIM, JIM. Lepas tu berpecah lagi PKPIM, Pembina, Gamis, macam-macam. Sehingga seolah-olah
banyaknya gap yang wujud di kalangan umat Islam sehingga kita tidak boleh menjadi satu titik atau mengumpulkan kekuatan-kekuatan tadi dalam satu tempat. Salah satu supaya menghasilkan suatu ketumbukan tenaga baru untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang sebelum. Dan anak bukan seru kepada kita gugur konsep Pakatan Rakyat, konsep berada. Cuma isunya bagaimana dalam keadaan masing-masing dengan ideologi parti politik masing-masing, masing-masing dalam konteks ideologi fiqh jamaah masing-masing. Tapi boleh untuk kita bersatu dalam konteks menyelesaikan permasalahan ummah yang lebih penting dan lebih teruk pada hari ini. Okey, itu 3 benda yang rasa penting lah. Cuma yang kedua dalam menentukan tadi, permasalahan pertama dan nak tambah sikit dalam penempatan masalah tadi. Muhammad Qutb dalam buku dia, apa nama buku dia? Mana buku dia? Banyak, betul. Banyak kan? Tapi di buku tu dia kisah tentang dia memperkenalkan ciri-ciri jahiliah moden. Dia cerita zaman jahiliah dulu dan jahiliah moden. Dia sebut dia ada 4 ciri. Kenapa mana-mana zaman pun selagi mana dia ada 4 ciri ni, maka itulah zaman jahiliah. Bukan zaman Arab dulu je. Tapi ada 4 ciri ni, inilah zaman jahiliah. Yang pertama, dia menolak konsep keimanan kepada Allah SWT. Ataupun dia salah tafsir, interpretation terhadap konsep keimanan yang salah. Bagaimana bangsa Arab jahiliah dulu, dia kan tak percaya Allah Ta'ala, percaya adanya Allah. Tapi melalui penyembahan terhadap berhala-berhala, mensyirikkan Allah SWT, mendua dan mentiga, dan banyaknya Allah Ta'ala bagi Tuhan, bagi mereka. Salah. Yang kedua, lepas dia menolak konsep keimanan, keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala ini, wujud faktor yang kedua, iaitu faktor dia menolak apa yang diperintah oleh Allah. Dia menolak undang-undang Allah, dia menolak syariat Allah, dia menolak hukum hakam Allah, dia menolak tata cara hidup yang Allah Ta'ala tentukan bagi umat manusia yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, faktor yang ketiga ialah bila mana dia mengadakan yang lain daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dah tak mau pakai Allah, yang Allah Ta'ala punya. Dia pun bawa undang-undang baru yang berteraskan akal dan nafsu mereka, akhirnya menyesatkan, semakin merosakkan umat. Nanti akan baca tu Al-Quran berkaitan dengan hal itu. Dan keempat ialah bila itu berlaku, wujud faktor yang keempat, bila manusia dan masyarakat hidup dalam suasana mementingkan hawa nafsu, akhirnya berlakulah pembunuhan. Masing-masing nak jaga harta, masing-masing nak kejar harta, nak dapat pangkat dan sebagainya. Berlaku pembunuhan, berlaku macam-macam jenayah sebagaimana yang ada pada hari. Benarlah kata Allah SWT, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Sambungan. Matalu apa? Allahumma salli ala sayyidina. Tapi ingat, saja nak tahu kan tak ingat, saja nak tahu. Nah, maksud dia adakah Allah Ta'ala beri satu perumpamaan orang yang mati hatinya, kemudian Allah beri cahaya kepadanya, dia berjalan dalam masyarakat, dia bergerak dalam masyarakat, sama dengan orang yang gelap, hidup dalam kegelapan yang tidak memungkinkan dia keluar daripada kegelapan. Adakah sama Allah Ta'ala ada? Begitulah perumpamaan Allah Ta'ala, kadzalika zuyyina lil kafirin maka atas apa yang mereka. Begitulah Allah Ta'ala hiaskan ataupun kaburkan mata orang kafir ni ke atas apa yang mereka buat. Tak, bayang kita duduk dalam gelap. Tak, tutup lampu macam tu. Ya, dalam kegelapan dah. Nak cari jalan keluar. Ingat ke tombol pintu bulat semacam elok dah. Dah raba kita gelap tak nampak raba. Bulat betul dah. Tombol pintu kan. Padahal rupanya tuku orang bersalin. Panah kan. Akhirnya melecur tangan dia gelepar tau. Lepas tu kan menggelepar betul lah. Menggelepar tu akhirnya sebab panas tadi dia jatuh pula atas perangkat tikus. Akhirnya jatuh lagi luka tangan dia. Dia pun nak cari ubat. Dalam keadaan gelap ni nak cari ubat. Ingat ke iodin nak tak tahu luka. Rupanya cuka. Kurang tak luka. Akhirnya berlaku semakin kerosakan. Tak menyelesaikan masalah. Walaupun dia merasakan itulah masalah. Ni Allah Ta'ala beri perbandingan di antara orang yang diberi petunjuk dengan orang yang Allah Ta'ala fi zulumati laisa bi kharijin minha, dalam kegelapan yang tidak memungkinkan dia keluar daripada kegelapan. Ini Allah Ta'ala. Jadi kita jangan termasuk dalam golongan yang tadi fi zulumat tadi. Laisa bi kharijin minha. Maka ambillah petunjuk Allah Ta'ala untuk kita keluar daripada permasalahan umat. Wallahu a'lam. Ada tambah sikit soalan
di mana kita ingin bermula. Anak ingin jawab juga persoalan ini secara ringkas je lah, soalan masuk bagi panjang lebar tadi. Menjawab juga daripada apa yang Abu Hasan Ali An-Nadawi sebut, tetapi dalam kitab yang lain, iaitu Ilal Islam Menjadi, iaitu ke arah Islam dari perspektif baru. Buku ini mamnuk di Timur Tengah. Buku ini diharamkan di Timur Tengah. Tak boleh dapat lah. Tapi antara analogi yang diberikan oleh An-Nadawi sangat cantik kat dalam kitab ini, iaitu dia kata dalam kitab Ilal Islam Menjadi itu ada satu bab yang nama dia iaitu Bainas Surah wal Haqiqah, iaitu di antara gambaran yang sebenar, di antara gambaran ilusi ataupun wal haqiqah dan realiti. An-Nadawi mendatangkan satu analogi berkaitan dengan seorang pemimpin yang sangat hebat di zaman hidupnya, yang sangat digeruni oleh lawan, yang disegani oleh kawan, yang akhir sekali apabila pemimpin ini mati, pemimpin ini telah disanjungi oleh rakyat sehingga kan rakyat sanggup untuk membuat satu patung yang sangat mirip dengan pemimpin tersebut sewaktu hidup dia. Maknanya kalau tengok patung tersebut saling tak tumpah, inilah pemimpin sewaktu zaman hidupnya. Dan akhir sekali apa yang ingin An-Nadawi kata, walaupun pemimpin ini hebat, akhir sekali datang seekor burung. Datang seekor burung kecil je. Burung kecil, burung apa? Burung puyuh, burung pipit. Burung pipit yang datang duduk ke atas patung tu, tiba-tiba dia berak dekat atas patung tersebut. Akhir sekali meleleh daripada kepala kan, menutup muka dia dengan najis-najis yang dikeluarkan oleh burung tadi. Pemimpin yang sama, yang hebat sewaktu zaman hidup dia, tiba-tiba waktu dah jadi patung tak boleh buat apa-apa. Apa yang cuba An-Nadawi nak kaitkan, dia kata ialah dalam pertembungan di antara ilusi dan juga realiti, sampai bila-bila pun realiti akan menandingi kumpulan ilusi tadi, walaupun yang realiti itu hanyalah kecil. Pemimpin tadi asalnya hebat ialah sebab waktu zaman realitinya dia memang hebat. Lawan-lawan dia semua gerun dengan dia. Tapi waktu dia jadi patung, dia hanyalah sebuah ilusi. Besarlah mana sekalipun, dia hanyalah ilusi. Tapi apabila datang seekor pipit tadi yang kecil, tapi dia adalah realiti, dia tetap menang dengan ilusi. Apa yang cuba nak digambarkan daripada analogi ini? Kalau kita buka balik Quran, Allah dah ceritakan apa itu sifat-sifat mukmin yang harusnya orang mukmin itu ada ciri-ciri ini. Dan apa yang ciri-ciri ada pada orang kumpulan-kumpulan Yahudi ataupun pemuka-pemuka yang bencikan Islam. Allah pun letakkan sifat-sifatnya dalam Quran. Tapi bila buka balik Quran, rupa-rupanya ciri-ciri orang mukmin yang ada pada hari ini tak sama dengan apa yang ada dalam Quran. Bila Allah cerita orang mukmin ini ialah orang yang mendirikan solat, orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga hubungan ukhuwahnya, orang yang mengasihi orang Islam sesama Muslim, orang yang keras dengan orang-orang kafir. Akhir sekali bila tengok orang mukmin, oh jauh rupanya dalam dunia pada hari ini orang mukmin sebagaimana dalam Quran. Maka rupanya kita hanyalah fantasi sekarang ni. Kita bukan sebagaimana orang mukmin yang direalitikan dalam Quran. Tapi bila disifatkan sebagai orang Yahudi, bila disifatkan sebagai orang Nasrani, mereka ialah orang yang bersungguh-sungguh akan berusaha untuk menyesatkan orang Islam. Rupanya ciri-ciri yang ada dalam Quran menceritakan tentang kumpulan Yahudi dengan Nasrani sama dengan apa yang ada dalam kehidupan dunia pada hari ini. Rupanya kalau kita jadikan Quran ini indikator, maka yang realiti sekarang atas dunia pada hari ini ialah kaum Yahudi Nasrani, tapi orang Islam hanyalah sekadar ilusi. Pertembungan di antara orang Yahudi, pertembungan di antara ilusi dan realiti. Sebab hari ini kita ilusi, kita akan kalah sampai bila-bila. Sampai bila? Sampai kita mencirikan kehidupan orang mukmin sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Kembali semula kepada Quran. Pertembungan di antara kumpulan yang realiti sama realiti, Allah akan menangkan Muslim dan juga Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi satu soalan tadi. Dia bagaimana dia tak bercanggah dengan apa yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi tadi. Sebab dalam Al-Quran disebut inna Allah ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ibnu Taimiyah menguraikan tentang dua konsep.
Pertama, ayat pertama tadi, ada satu ayatnya semua, bahagian pertama daripada ayat ini adalah ditujukan kepada rakyat, kepada siapa yang mesti diserahkan kepada kepimpinan. Yang kedua, bahagian kedua ialah tentang apakah tanggungjawab pimpinan, antah hukum bil'ad, bainan nas bil'ad, iaitu menghukum manusia dengan keadilan. Berarti dalam konteks ini yang memilih kepimpinan ataupun bagaimana pemimpin itu naik sehingga pemimpin tadi melakukan kuasa daripada rakyat. Ramai rakyat yang rosak, naiklah pemimpin rosak. Akhirnya daripada pemimpin rosak itulah berlakunya keuntungan bagi umat Allah. So apa yang tu? Ulama jawab. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila an-nisa. Surah ayat 58. Betul? Betul. Nisa 58. Yang kedua soalan yang ditanya, Ana sebenarnya tak ada idea untuk soalan tu. Memang Ana tentang mungkin saya boleh bantu tentang Muhammad bin Abdul Wahab antara faktor kepada bagaimana bentuknya di Usmaniyah. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kalau dibuka dalam kitab ini, ada tak ada kaitkan dengan Muhammad bin Wahab, jadi saya akan bantu anda insya-Allah. Memang diceritakan oleh An-Nadawi tentang faktor-faktor kejatuhan Usmaniyah. Yang diceritakan ialah dalam perihal faktor dalaman. Sebab tu dia nak cakap bahawa penulisan sejarah oleh An-Nadawi dalam kitab ini bukan nak memburukkan Barat. Dia nak kata bukannya apa perancangan Barat buat nak jatuhkan Usmaniyah, tak. Tapi ialah bagaimana Usmaniyah di akhir-akhir fasa dia, mereka gagal untuk memertabatkan keilmuan yang kita sebut tadi sebagai jihad dan ijtihad gagal dipraktikkan sehabis mungkin. Sehingga kan di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih digambarkan sebagai di antara zaman yang mempunyai alam sistem persenjataan yang luar biasa hebat, menandingi kepada kumpulan-kumpulan musuh yang lain. Tapi hakikatnya selepas daripada zaman berzaman, khalifah bertukar, Turki tak mampu untuk keluar daripada ataupun keluar dengan ijtihad yang baru kerana mereka lebih selesa untuk berpegang kepada sistem persenjataan yang kuno, yang akhir sekali menyebabkan yang menyebabkan kumpulan-kumpulan Eropah mampu untuk mempunyai ijtihad ataupun idea-idea baru yang dipraktikkan, sehinggalah akhir sekali di zaman Sultan ni akhir sekali betul. Di zaman Sultan yang terakhir, anda terlupa, barulah mereka cuba untuk mereform balik sistem yang ada dalam takbiran. Tapi itu dah sangat terlambat. Jadi mengatakan bahawa antara faktor yang An-Nadawi nak juga sebut kenapa kejatuhan kepada dunia Islam apabila kita meninggalkan ilmu pengetahuan, apabila umat Islam dah jadi malas nak membaca, malas nak buat keluar idea-idea baru, mula tidak berminat untuk membahaskan idea-idea baru, mula untuk bercakap ataupun suka untuk mempertahankan idea-idea lama, maka akhir sekali perkara itu menyebabkan akan jatuh. Ini antara faktor yang disebut oleh An-Nadawi tentang Muhammad bin Wahab. InsyaAllah saya Ikhwan, silakan. Anda pun tengah baca kerja tapi tak habis. Sebab isu-isu apa Datuk Asri dengan Mufti Tentang sekarang. Cuma tak baca habis, tak jumpa kaitan dengan kejatuhan Turki Usmaniyah. Mungkin anda baca respon. Okey, ada soalan lagi, mungkin respon ataupun soalan pandangan. Ada satu dua lagi kan? Ada tak daripada floor? Okey. Anda nak cuba tanya berkenaan dengan sejarah India. Sebab kan kalau kita tengok, India ni merupakan negara yang sisi umat Islam dia ramai. Agama dia agak lebih stabil dengan Hindu. Dan India ni sendiri adalah kerajaan Islam yang sejarah Islam paling kaya, sejarah Islam global. Dan buku ini dikaitkan dengan sejarah apa ruginya Islam dengan kemunduran Islam, apa ruginya dunia dengan kemunduran Islam. Jadi kalau kita tengok sejarah India sendiri, dia tak mundur, dia bukan kerajaan Islam yang amat kaya. Dan kalau kita nak tengok dengan realiti sekarang ni, India ni macam dah tak ada apa-apa. Kita tengok India dah sinonim dengan Hindu. Jadi apa masalah yang berlaku, apa masalah umat Islam dekat India. Dan kalau kita tengok ulama-ulama sana yang Syekh Ali An-Nadawi yang mempengaruhi beliau sebelum tu adalah Muhammad Iqbal. Dan Muhammad Iqbal ni dia hidup sezaman dengan Gandhi, Mahatma Gandhi. Kenapa Muhammad Iqbal dia macam sedikit tenggelam daripada Muhammad Gandhi? So apa masalah yang berlaku?
kita bukannya kekurangan dari segi ulama sebenarnya, tapi bagaimana kita nak represent ulama. Buku-buku macam ni dia famous kat Tanah Arab, tapi dia tak famous di India tu sendiri. Macam mana, apa masalahnya lah? Macam contoh kalau kita nak kaitkan dengan Malaysia, kita ada idea Islam sendiri, tapi orang kita lebih prefer kepada liberal, lebih prefer kepada sekular. Jadi soalan yang saya nak tanyakan adalah di mana cacat celanya kita dalam menyampaikan idealism kita. Okey, ada lagi tak? Kuku ada respon atau soalan? Terima kasih Dawali. Ada lagi tak? Okey, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebab nak cakap soal kita realiti hari ni yang mana di mata dunia umat Islam ni diperlihatkan dua besar yang saling bertempur lah, Sunni dan Syiah kan. Jadi di soal akidah bagaimana Ustaz Azhar cakap tadi, Nabi SAW yang nak merubah, bawa satu jahilan ni kepada suatu, memecahkan kejahilan dan dengan mengubah segala fikir dengan akidah. Jadi nak tanya mana-mana di panel lah tentang realiti hari ni, macam apakah yang keutamaan kita ni nak hapuskan secara total dahulu Syiah ni, dan lepas tu baru kita bertempur dengan yang kita kata Barat yang bukan Islam. Tak lain ni. Sebab sekarang ni kadang masyarakat keliru, kadang ada yang puak yang terlalu fight dengan Syiah kan, tapi tak mengatakan pula sekular sebagai musuh, tak nampak tu sebagai musuh yang kuat, nampak Syiah ni sebagai akidah. Yang tu dia kata dah katakan dah kafir, yang ni yang nampak Islam. Jadi kita ni lagi bahaya pula. Jadi nak tanya soal kita nak bangkit ni mana yang lebih utama lah. Sama juga orang ahli panel lah. Jepang dia jawab. Okey, dengan Adli tadi ada respon? Adli yang pasal India. Ada respon tak? Anda sungguh anda tak ada idea berkaitan dengan Kalau dia ada apa-apa pandangan? Ada, tak ada? boleh menjawab soalan tadi. Okey, anda ada satu idea, bukan idea lah, ada pandangan, bukan pandangan peribadi, maksudnya berdasarkan bacaan ataupun tak silap anda satu perbincangan. Antara faktor mundurnya agamawan ulama di India ini adalah kerana ulama di India ni alim faqih tapi tidak menyertai atau memimpin politik secara serius. Wallahu a'lam, mana tak tahu. Orang cakap kalau dekat India ni umat Islam ramai, tapi tak nampak satu apa kata kekuatan tersendiri umat Islam, pemerintahan Islam. Wallahu a'lam, ana tak ada satu keyakinan yang besar terhadap isu ni, tapi ana ada sedikit keyakinan lah. Tak silap ana berdasarkan pembacaan ana ke apa, tak pasti. Cuma lebih kurang macam tu. Maksudnya kalau kita macam contoh macam Adli sebut tadi, maksudnya kalau kita compare Gandhi dengan Muhammad Iqbal tadi kan, Gandhi serius bersama rakyat walaupun dia bukan pemimpin negara. Mungkin dari satu side, ulama atau agamawan di India ini dia tidak lahir sebagai pemimpin politik atau pemimpin negara, dan akhirnya Islam di India itu begitu nampak jatuh macam tu, tidak dijaharkan. Wallahu a'lam. Cuma Gandhi ada disebutlah dalam kitab ni, dalam Abu Asal Nadawi, bila disebutkan tentang Gandhi, tentang gerakannya. Dan bagi Nadawi, gerakan Gandhi tetap tidak berjaya. Dan kerana apa? Ialah perjuangan Gandhi kebersamaan dengan rakyat, tapi tidak mampu untuk mengubah cara fikir dan minda rakyat itu untuk mengubah secara total bersama dengan dia. Dan perkara ini anda tak adalah nak banding dengan Muhammad Iqbal apa, cuma perkara ini dibandingkan oleh An-Nadawi dengan perjuangan Nabi SAW itu sendiri, dengan bagaimana perjuangan Nabi yang anda sebut pada mula-mula tadi ialah perjuangan yang bersifat mengubah cara fikir, yang pertama melalui akidah, tapi bukan hanya sekadar dengan mengajak untuk berubah semata-mata, tidak. Itu yang An-Nadawi menganggap bahawa akhir sekali sebelum Gandhi mencapai matlamat perjuangan dia suci, dia dulu mati sebelum dia dapat matlamat perjuangan dah. Wallahu a'lam. Ada sahabat kita ada kot Ashraf, mungkin ada pandangan tentang isu ni. Kalau ada, boleh kongsikan. Okay. Assalamualaikum. Tentang yang Adli cakap tadi, sebenarnya dekat India
Ni Tuan Aziz ada bahaskan dalam siri-siri kuliah fiksi Ramadan tahun awal 90-an. Boleh dengar di internet. Antara faktor kenapa India terjadi macam tu, dia adanya satu agama Islam yang direka. Kita nak ingat nama dia, memang kalau dalam subjek kita dalam teks Din ilahi. apa? Din ilahi. Din ilahi. Mana dikatakan bagi anak yang nak baca perhatikan faktor kenapa India begitu mundur, walaupun Islamnya ramai, sebab ramai yang terpengaruh dengan pemahaman agama itu. Dan kita tengok banyak teknik yang British yang gunakan. So, British jajah India dan Malaysia pun sama, bawah Commonwealth. Dan kita boleh tengok banyak ada persamaan lah. Satu lagi tentang British melalui penjajahan, dia jajah kita yang ratusan tahun. Mereka menyekat kemasukan buku-buku daripada tamadun Islam yang berkaitan dengan sains, pemikiran, falsafah. Tapi mereka masukkan buku-buku yang berusulkan kesufian. Yang jadi ini rakyat jadi baik. Tapi yang tengok zaman Ibn Khaldun, bukunya ditulis tahun 1100. Al-Ghazali dan juga banyak ulama-ulama yang zamannya maju dengan saintis. Tahun awal-awal kita ada boleh contohnya astrolab direka pada tahun 800 Masehi, lagi awal pada Ibn Khaldun dan Imam Ghazali. Tapi benda tu sampai kita pada tahun 2000. Dia teknik penjajah yang digunakan pada umat Islam sama ada di India, di Malaysia. Mereka menyekat kemajuan teks-teks yang bersifat saintifik daripada datang kepada kita dengan syarat bukan dengan syarat, dengan niat untuk tak nak akal kita ni terbuka bahawa ini kita dah, Islam dah ada kualiti yang tinggi, tapi kita tak nampak dan tak menerima. Okey, setakat tu. Mana nak respon sebab tapi tak kaitan dengan ilmu Iqbal dengan Ahmad Ghani tak. Mana ada kesempatan berbual tentang realiti hari ini dengan seorang pelajar master seni daripada India. Dia menceritakan yang mana tiap-tiap tahun satu kebanggaan bukan tolak jemaah tabligh secara total. Ada yang baiknya. Cuma diceritakan kepada anak yang mana setiap tahun jemaah tabligh ni dapat mengumpulkan ratusan ribu. Dia panggil istimak dia dekat India tu. Tapi mereka menolak gerakan Islam kat sana atas sebab kadang perkara-perkara dengan forum. Satu, mereka mengatakan apa gerakan Islam ni tak mengagungkan sunnah soal janggut, soal jambang, soal berpakaian seperti apa? Seperti ikhwan kan. Jadi mereka menolak gerakan Islam tu. Satu atas dengan forum. Yang kedua, mereka tak nak apa, disebabkan dia tengok kuat Islam yang nak bawa Islam ni akan begitu, mereka nampak macam mereka ni tak sepatutnya bisa mengawal macam ni untuk menentang kerajaan. So mereka berlepas tangan pada kerajaan sehingga mana mereka boleh bawa dakwah mereka. So tu realiti hari ni lah, sekadar kongsi lah. Cuma dalam masa yang sama, dalam masa yang sama kita kena menerima untuk fasa yang sekarang ini bahawa tidak semua negara-negara yang ini diperjuangkan Islam harus wujud dalam konteks gerakan Islam itu sendiri. Maksudnya ialah sebagai contoh, kalau di India, jemaah tabligh menjadi dominan berbanding dengan gerakan Islam yang lain. Dalam masa yang sama, jemaah tabligh di Malaysia tidak mampu untuk menjadi sedominan di India. Dan kita bukanlah kita menjadikan tabligh itu sebagai wakil di India, tapi kita menerima konteks dan suasana di India itu jemaah tabligh membawa suara Islam yang agak lebih gah nak dibandingkan gerakan yang lain. Begitu juga di Palestin. Di Palestin kita tak boleh mengharap satu suasana harakah yang bersifat demokrat yang lebih sebagaimana kita pada hari ini. Tapi di Palestin kita kena menyerahkan dalam keadaan yang harapatul jihadnya, yang memang berperang hidup mati syahid dan sebagainya. Jadi kita macam mana nak cakap, maksud dia ialah meraihkan keadaan dan suasana lah di sana. Allah Alam. Yang ada yang
Tak boleh. Yang utamakan Syiah ada Itu sendiri kan. Okay, sudah nanti. Sikit-sikit sebelum pergi jawapan nanti sekarang kongsi sikit je lah tentang sama ada Muhammad Iqbal ataupun Mahatma Gandhi tadi. Kita soal waktu itu ialah soal masalah bukan Iqbal tak dominan, Muhammad Iqbal tak dominan. Cuma dia di bidang lain, dia dikenal sebagai filosofer. Sebab tu lah sebut awal tadi perbandingan di antara Hasan Nawawi, dia bukan sekadar filosofer atau practicus, dia dah sampai tahap prime mover menggelapkan masa masyarakat dia dalam konteks sebab tu dia bukan walaupun lewat jamaah Islami itu bukan, tapi anda sebut tentang peranan yang dipegang Iqbal, dia memang tak mampu untuk sebagaimana Mahatma Gandhi dia menggerakkan masa, tak macam apa Muhammad Iqbal lebih dikenali dalam konteks karya-karya dia ada je. Yang kedua ialah Abu Hasan Nawawi lahir pada tahun 1913, tulis buku 1945 ataupun 1950, dia meninggal 1999. Maknanya dia lahir di awal abad sebelum daripada penjajahan tu completely berlaku, dan dia meninggal waktu dah abad yang akhir ni. Anda sebut dalam tempoh itu India ataupun seluruh dunia Islam sudah mengalami serangan pemikiran. Kesan daripada serangan pemikiran berlaku ini bukan sahaja memberi kesan di India, bahkan seluruh kawasan tanah Melayu, kawasan umat Islam, wilayah umat Islam. Dia memberi respon, umat Islam memberi respon. Sekurang-kurangnya ada dua kumpulan memberi respon kepada serangan pemikiran ini. Sama ada dia bersikap menolak secara mentah terhadap perkembangan barat, ataupun dia menerima secara agenda pembaratan tadi sebagaimana berlaku di Turki. So, dulu bukan LKP sekarang kan, ni cerita dulu. Iaitu yang dibawa oleh Kamal Abbas tu. Kata salah kata aku ni. Bagi apa ni kau lagi ni. Jadi wujud di antara ketiga itulah jamaah ataupun gerakan kesufian. Sebagai respon tadi, gerakan kesufian yang sekadar melakukan islah terhadap manusia untuk manusia jadi baik, tapi tidak mampu untuk melakukan strategic goals, peranan yang strategik untuk mengubah manusia ataupun umat Islam ataupun negara itu secara struktur, secara structural change, perubahan secara struktur yang lebih efektif kepada pemasaran masalah, iaitu dalam konteks kepimpinan dan pembentukan kerajaan itu sendiri. Maka yang ini berhajat kepada satu movement atau gerakan pelibatan gerakan Islam dalam sistem politik yang ada. Cuma tak berlaku di India. Betul kita tak nanti tentang jamaah tabligh berperanan dalam konteks menyampaikan Islam, manusia jadi baik, tapi dia tidak terlibat dalam strategic goal yang kita sebut tadi. Tidak structural dia punya change, tak berlaku. Akhirnya tidak memberi kesan yang dominan terhadap perubahan masyarakat. Tak, itu masalahnya. Dalam konteks Hamas tadi betul, sebab memang kita nak waktu jihad lah, sebab dia menghadapi musuh yang dalam menentukan apa yang isu anda pun tak kerti nak respon macam mana. Cuma itu yang anda sebut tadi, bila kita kena tepat menentukan fokus dan keutamaan kita. Lepas tu pula kena bersifat betul dalam membuat penilaian. Maksudnya macam mana? Tanpa menafikan isu akidah penting, tapi dalam konteks contohnya yang berlaku di Syria sebagai bagaimana kepala tubuh jadi, kita lebih mengutamakan melihat dalam konteks yang lebih utama lebih utama melihat dalam konteks politik antarabangsa, tanpa menafikan bahawa dalam konteks akidahnya berlaku pertemuan dan salah, tapi dalam konteks lebih utama diselesaikan dalam kes Syria contohnya ialah dalam konteks politik antarabangsa itu sendiri. Maka kena lihat dari sudut itulah. Oleh kerana sudut pengajian teologi Allah. Okay, rasa soalan-soalan dah terjawab. Allah. Ada last perundungan ke ada bagi 2 minit. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kempen akhir baca buku ni agak kira bahawa sangat penting sebagai pembuka kepada di mana kita tahu harus kita bergerak dan di mana posisi kita pada hari ini. Mengkobarkan semangat. Jujur nak cakap, baca ni kita rasa macam kita dapat macam satu spirit yang baru di mana kita tengok letaknya Islam kita, dan kita tahu betapa ruginya kita pada hari ini adalah sebab kita meninggalkan Islam. Dan ini lebihnya Abu Hasan Ali An-Nadawi. Dan kitab-kitab yang lain. Sebagai contoh analogi yang An-Nadawi telah anda sebutkan tadi, dia memberikan satu kesedaran yang luar biasa. Memang dia ini pemikir luar biasa yang kalau antum fikir dia boleh sebut daripada tamadun Yunani, daripada tamadun Rom, Asia, Afrika dan sebagainya, menunjukkan bahawa An-Nadawi ini memang pemikir yang sangat luar biasa walaupun kedudukannya hanyalah berada di India.
Yang keduanya sahabat-sahabat sekalian, Ana mengajak untuk Ana ucap terima kasih kepada Rizaz yang berusaha untuk menjadikan kita punya perbincangan ataupun diskusi ni. Cuma Ana tak tahulah untuk Ana rasa benda ni kena dikesan omongan lah, sebab kami sesi ni pun dah nak berakhir 2 minggu lagi sepatutnya. Jadi ni pun kali pertama kan, jadi sempat sekali lagi kot sebelum habis. Cuma insyaAllah lah pemimpin yang akan datang boleh ambil. Dan akhir sekali nak sebut, nak boleh berkongsi akhir pesanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata-kata dia yang kita boleh ambil sebagai inspirasi, iaitu ayam kusuddin fa'ana hayyun. Apa kata Sayyidina Abu Bakar ialah, apakah akan kurangnya agama ini selagi mana aku masih hidup. Jadi kata-kata itu mengakhiri jumpa anda pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang pada saya sendiri. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut peranan, anak-anak sebut peranan yang perlu dimainkan oleh generasi kita yang masih anak dia masih belajar di sekarang. Dan ada satu marketplace dalam konteks al-bina, menjalankan peranan pembinaan manusia itu sendiri. Yang pertama ialah kita kena melakukan proses perkadiran. Hari ini bukan saja gerakan ataupun jamaah Islam bincang soal perkadiran, UMNO pun dah menubuhkan satu biro baru perkadiran, walaupun namanya perkadiran politik, tapi soal agendanya ialah bagaimana hari ini kita mesti mencetak generasi akan datang. Itu persoalan besar. Maka nak cetak generasi ni, pertama ialah dalam agenda mencetak generasi ni, yang pertama kena fahamkan dia tentang permasalahan yang kita sebut tadi, supaya dia menerima konsep keimanan kepada Allah, dia menerima syariat Allah, dia tidak mengadakan hukum yang lain, dia tidak mengikut hawa nafsu. Satu. Yang kedua, mesti bina juga generasi yang terlibat dalam gerakan. Maksudnya gerakan yang kita nak sebut tadi, structural change, yang boleh melakukan perubahan atau memainkan peranan strategi tadi, iaitu menjadi amilin dakwah ataupun amilin harakah itu sendiri. Okay. Yang kedua ialah positioning the roles ataupun memposisikan peranan. Entum hari ini tidak boleh bersifat untuk entum saja akan datang kalau tadi sikit-sikit tak boleh. Sebab entum mesti bergerak bersama dengan generasi entum, batch entum. Entum kena fikir, entum akan datang dalam konteks kemasyarakatan, pembinaan bangsa, dalam konteks negara, dalam konteks politik tanah air. Entum di mana, sahabat kita di mana? Supaya dia lebih menyeluruh dan meluas perubahan itu. Tak cukup entas seorang ni loh. Tak aku hebat, aku seorang je jadi ketua pemuda UMNO contohnya. Tak boleh. Kena fikir juga tentang, kita kena mesti susun dengan strategi ni secara satu batch. Ini maksudnya positioning the roles. Tidak sekadar bersifat individual, tapi mesti juga bersifat batch. Generasi itu sendiri. Wallahu a'lam. Aku qul hadza astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah rakan-rakan mahasiswa, akhwat yang hormati sekalian. Nasi ni dah sampai kepada penghujung slot kita. Cuma nak cerita kat antum, hari ni anda tampilkan pimpinan gamis yang mungkin satunya daripada jalur profesional. Kalau sebut tu apa, positioning the rules lah, marketplace lah, structure movement lah. Yang seorang lagi jalur anda tak tahu nak sebut sastrawan, pujangga ke agamawan, kita tak tahu. Dua-dua lah maksudnya ayam kusuddin fa'ana hayyun. Maksud ini wajah-wajah anak muda yang ada pada hari ini yang mahu kepada kebangkitan Islam. So adik-adik, rakan-rakan sekalian, akhir sekali apa yang anda nak cuba akhir sekali lagi. Mungkin bila kita cakap sejarah ni kita tak boleh lain akhir sekali. Akhir sekali, apa yang cuba anda nak emphasize kat adik-adik atau rakan-rakan yang anda hormati sekalian, bahawasanya kita mesti nak melihat bahawa satu hari nanti Islam itu tertegak dan membangun, dan jatuhnya kekufuran itu. Persoalannya di manakah kita pada waktu itu, dan di manakah sumbangan kita pada waktu itu. Akhir sekali anda cuba menutup dengan satu kata-kata yang masyhur daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-haqqu bila nizam sayaghlabu bil batil bin nizam. Rasa setakat dulu wacana gamis pada kali ini, InsyaAllah
di minggu-minggu akan datang Ana akan cuba mencari panel-panel lah kan, buku-buku, panel-panel juga buku-buku untuk kita bicarakan yang Ana rasa Ana secara peribadinya daripada pengajuan rasa tak selesai kita bedah buku ni, tapi kita berjaya untuk buka satu skop, menilai beberapa sisi pandangan, walaupun mungkin bukan secara direct kepada bedah buku ni, tapi kita buka satu view tentang jatuh bangun umat Islam, faktor-faktor dan sebagainya. Sedikit iklan, ada sahabat Ana jual buku dekat luar, Ana tak pasti buku apa, buku pencerahan buku pencerahan mungkin. Wallahualam, kita sudah dimada dengan tasbih kufran dan syaratul as. Bismillah.